Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Mikael yang membaca Al-Quran bermula ayat 141 surah Ali Imran sehingga ayat 148, dan terjemahan Abang Samsi, pembaca doa Ustaz Muhammad Azim. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Pertama, syukur pada Allah kita dapat berada pada hari terakhir bekerja tahun 2022, yang kita akan menamatkannya pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita menutup membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran ada keberkatan dalam kehidupan kita untuk kita mulakan tahun baru nanti, satu hari bulan pada hari Ahad, untuk kita memulakan fasa kehidupan yang baru. Jadi pertama-tama kita nak tadabbur sikit daripada surah Ali Imran 141 sehingga 148 ni. Jadi Allah menyebutkan tentang golongan yang beriman pada Allah dan golongan yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tetap Allah menyatakan golongan beriman ni, dia tidak boleh menyatakan dia beriman dan masuk syurga kecuali Allah telah mengetahui dia benar-benar di kalangan mereka yang sabar. Pada ayat 142 tu Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum lagi mengetahui di antara kalian siapa yang berjuang dan siapakah yang bersabar. Jadi maksudnya selagi mana dia belum berjuang, selagi mana dia belum mampu menahan sabar, mustahil dia akan masuk syurga Allah. Jadi syurga Allah tu dia mesti dengan berjuang dan dia mesti dengan bersabar. Jadi kalau tak ada dua ni dalam hidup kita ni, hampir mustahil kita akan masuk syurga lah. Jadi sebab masuk syurga tu dia mesti dengan sabar, dia mesti dengan berjuang. Dan begitu juga Allah menyebutkan kepada golongan yang mengharapkan kematian dengan mati syahid, sedangkan mereka tak buat apa-apa pun. Jadi nak mati syahid tu dia mesti dengan usaha. Dia tak boleh kata duduk atas katil nak mati syahid, sedangkan tak pergi kerja, tak pergi majlis ilmu, tak pergi buat kebaikan, tak pergi berjihad. Jadi bagaimana dia nak kata dia mati syahid? Jadi orang nak mati syahid ni dia mesti melakukan amalan. Jadi kalau dia tidak melakukan amalan, mustahil dia mati dengan mati yang baik. Ramai orang nak mati husnul khatimah tapi langsung tak buat apa-apa. Baca Quran tidak, sedekah tidak, pergi masjid surau tidak. Jadi bagaimana nak husnul khatimah? Ramai orang nak husnul khatimah, doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah sudahkan kami dengan kesudahan yang baik, tapi langsung tak ada tindakan dengan amalan. Jadi kerana tu kita kena usaha untuk terus beramal. Dan pada ayat 144 Allah menjelaskan berkaitan dengan siapakah Nabi Muhammad, iaitu Allah menyatakan kepada para sahabat dan kita semua, Nabi Muhammad sebagaimana Nabi terdahulu, sama je. Jadi maksudnya Nabi Muhammad tetap Nabi yang dia juga manusia, yang dia juga akan meninggal dunia dan wafat. Jadi kerana itu apabila sampai saja Nabi Muhammad wafat, ramai sahabat dia tak mampu nak terima. Khusus Saidina Umar tak mampu nak terima Nabi Muhammad wafat. Sebab kecintaan yang terlampau tinggi. Bukan kerana tak beriman, tapi kerana cinta Nabi tu lebih. Cinta Nabi lebih daripada keluarga, sampai tak boleh terima kalaulah orang yang dia sayang meninggal. Macam kita lah kan, kalau ayah kita, ibu kita, anak-anak kita kalau meninggal, kita tak boleh terima sebab sayang sangat. Bukan kerana tak terima ketentuan Allah, tapi kerana terlalu sayang sampai melupakan takdir daripada Allah. Jadi Allah tegur, Allah kata Nabi Muhammad sebagaimana Nabi terdahulu, kalaulah ia wafat, adakah kalian nak berpaling daripada agama Allah? Jadi kita ni nak beriman, jangan beriman kerana manusia kan. Contoh kita nak datang pejabat, awal kerana apa? Kerana Amin Baitul Mal dia datang awal. Tapi Amin Baitul Mal bertukar je, dia pun tak datang awal. Kenapa? Sebab apa? Amin Baitul Mal pun punch kad merah. Jadi kita bukan datang kerja kerana Amin Baitul Mal, bukan. Bukan kerana bos, tapi kerana Allah. Sebab gaji kita, rezeki kita daripada Allah kan, bukan daripada bos. Saya pun tak pernah keluar duit pun bagi tuan-tuan untuk bayar gaji kan. Yang bayar daripada zakat. Zakat tu rezeki daripada Allah lah. Jadi kita nak usaha apa-apa pun bukan kerana manusia. Jangan kerana manusia, bukan kerana pasangan, bukan kerana ibu ayah, bukan kerana anak-anak, tapi berubah kerana Allah. Jadi bila kerana Allah, maka kita tidak akan berpaling walaupun siapa pun yang bertukar. Jadi begitulah Allah tegur para sahabat. Jadi jangan sampai Nabi Muhammad wafat je kamu berpaling daripada agama Allah. Bukan beriman dengan Nabi Muhammad sebab dia itu
adalah manusia biasa juga. Cuma kita beriman kepada Allah dan Allah minta kita beriman dan taat kepada Rasulullah. Jadi kita taat Rasulullah pun kerana perintah daripada Allah. Jadi dan kemudian Allah menyebutkan tidaklah manusia itu akan capai kepada kematian kecuali telah tertulis oleh Allah. Jadi sebab itu kadang-kadang orang tanyalah, Ustaz, ayah Ustaz mati tu sebab sakit apa? Saya selalu jawab ajal. Ramai orang tanya, Ustaz sakit apa dekat Mekah meninggal, kat Madinah meninggal. Saya kata ajal. Jadi tu jawapan saya pertama lah. Lepas tu baru saya jelaskan sekian. Sebab ramai orang kadang-kadang dia lebih prefer sakit. Sakit tu menyebab kematian. Baru ni saya camat HSI pun saya sebut dengan doktor. Saya kata dengan doktor ada tak simptom mati? Kan? Kita nak cerita mati ni, ada tak simptom mati? Dia kata tak ada Ustaz. Jadi simptom sakit ada. Contohnya COVID, kan, denggi. Dia ada simptom-simptom dia, tapi nak mati tak perlu tunggu simptom. Kan ada orang kata, oh ni simptom ni, dia nak dekat mati lah orang ni. Tapi sebenarnya orang yang nak dekat mati tu tak mati-mati pun. Pergi hospital beberapa kali dah tapi tak mati-mati. Yang naik superbike, yang naik kereta, yang sehat tengah jogging, itu yang mati. Jadi maksudnya mati tu dia bukan tunggu simptom. Sampai masa, maka Allah akan matikan. Tetapi sebelum daripada kita mati tu Allah kata, wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Siapa yang nak ganjaran dunia, Allah beri dia ganjaran dunia. Siapa yang nak ganjaran akhirat, Allah beri dia ganjaran akhirat. Jadi kita ni nak apa? Nak dunia baik dan akhirat baik ke? Nak dunia je baik. Jadi kerana tu kita nak usaha kerana dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan nanti Allah kata kami akan balasi kepada golongan yang bersyukur kepada Allah. Jadi Allah berikan ganjaran dunia dengan nikmat, rezeki, ada kerja, ada keluarga, ada kawan-kawan yang baik. Itu semua rezeki daripada Allah. Maka syukur pada Allah. Apa pun yang kita kena buat, pertama syukur dulu. Kan dapat surat pindah, sebelum apa-apa syukur dulu. Nanti kita ngeluh dulu. Tapi Mikael memang syukur lah sebab dia minta kan. Jadi kita buat apa-apa pun, dapat apa-apa pun, pertama syukur dulu. Kan ditimpa musibah pun pertama syukur dulu. Jadi syukur atas apa sahaja. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, syukur. Dan andai kata Allah timpa kita dengan musibah, dan Allah kata wallahu yuhibbus sabirin, Allah sangat suka kepada golongan yang sabar. Jadi kalau martabat paling tinggi tu syukur, martabat yang kedua itu sabar. Jadi siapa yang mampu syukur, itulah yang paling tinggi. Tapi andai ditimpa dengan musibah, kita tak mampu nak syukur, apa yang kita boleh buat, kita sabar. Maka sabar itu ada ganjaran besar daripada Allah, sebab Allah suka dan cinta kepada golongan yang sabar. Dan golongan yang sabar ni, Allah kata apa? Allah kata mereka tidak berkata kecuali Rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina. Dan apa yang kami lampaui daripada urusan-urusan kami. Wa sabbis aqdamana. Dan tetapkan kami punya kaki-kaki kami. Wansurna alal qaumil kafirin. Dan tolong kami ke atas orang-orang yang kafir. Jadi maksudnya orang yang ditimpa musibah ni, dia akan kembalikan musibah itu sebab dosa dia. Kenapa ditimpa musibah? Sebab dosa dia. Rabbana ighfir lana dhunubana. Jadi sebab itu apa pun musibah, pertama mohon ampun daripada Allah. Bimbang musibah kerana dosa kita. Jadi apa pun yang kita kena buat, doa ni hafal lah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbik aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini jadi amalan. Lepas solat dia baca. Sebab kita bimbang kita ni banyak dosa pada Allah, dan kerana itu Allah tak bagi kita sabar. Jadi orang sabar ni dia mesti ucap dengan doa ini. Jadi kemudian Allah akan berikan kepadanya ganjaran dunia dan sebaik-baik ganjaran akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah lah yang paling mencintai golongan yang baik. Jadi kita buat apa pun, kita niatkan semata-mata kerana Allah, dan tidak kita lakukan kecuali untuk mendapat ganjaran daripada Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita kongsikan bersama. Sebab ini tadabbur Al-Quran ni, tak tahulah kalau di Johor Bahru ada tadabbur ke tidak kan. Tapi pejabatnya banyak. Jadi dia akan kita mudah-mudahan dapat kita pergi tahun hadapan dengan sesuatu yang lebih baik, khusus hubungan kita dengan Allah. Kemudian barulah hubungan kita sesama manusia. Wallahu ta'ala alam.